Okey, baik. Dalam masa yang sama juga, dalam kita menyambut Hari Malaysia, kita tak lupakan hari ini juga hari penting bagi Angkatan Tentera Malaysia, kerana hari ini merupakan Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-89 dengan tema yang diangkat keselamatan negara, tanggungjawab bersama. Jadi selamat menyambut Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-89 kepada seluruh warganya. Baik Hani, dalam pada kita menyambut Hari Malaysia ni, kita akan bincangkan satu topik yang sering kali kita bawakan, iaitu isu penipuan dalam talian yang semakin menjadi-jadi baru-baru ini. Namun di Eropah telah pun ada satu undang-undang baru yang diperkenalkan untuk menghadkan tempoh di mana data anda boleh dipegang oleh individu ataupun badan-badan yang tertentu, misal kata bank. Jadi kalau Hani bagi data hari ini, tempoh terhadnya data itu bersama mereka 5 hingga 10 tahun. Lepas tu dia orang tak boleh pakai dah. Hanya kena bagi lagi sekali. Jadi ini yang mengakibatkan pihak-pihak seperti Google semua rasa terancam. Tapi ia memberi keselamatan dan jaminan berterusan untuk warga EU. Namun kita di Malaysia dilindungi oleh PDPA. Sejauh manakah akta itu membantu kita? Dan sejauh manakah anda dilindungi sekiranya ada berlaku sebarang kes penipuan? Ya, okey. Walaupun kadang-kadang satu cerita itu macam dalam istilahnya dengan izin too good to be true, tapi kita masih dipercaya. Jadi setakat ini Polis Raja Malaysia telah merekodkan 14,140 kes jenayah dalam talian yang membabitkan kerugian RM482 juta Januari hingga Ogos lalu. Jadi untuk kita membincangkan tentang dalam talian penipu dan tertipu, bersama kita adalah Dr. Syahrin Nizam Umar, pensyarah kanan penyeras data RAI USIM, pejabat CIO Fakulti Sains dan Teknologi USIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Hani dan Darren. Ya, okey. Kerana bersama kami pagi ini, selamat Hari Malaysia kita ucapkan. Sama-sama selamat Hari Malaysia juga kepada Darren dan semua rakyat Malaysia. Ada pendapat Prof makin menjadi-jadi ke macam mana? Adakah ia berkurangan disebabkan makin ramai orang yang mengetahui tentang isu-isu ini, ataupun adakah skamer-skamer, para penipu ni dia telah mencari jalan-jalan baru untuk mendapatkan wang mangsa? Kalau kita tengok laporan daripada PDRM baru ini, kita lihat daripada tahun 2017 sehingga tahun 2021, jumlah dana yang telah diperoleh oleh skamer adalah sebanyak 3.3 bilion. Bukan 3.3 juta. 3.3 bilion. Dan yang terbaru tadi disebut oleh Darren, jumlahnya melebihi dekat 500 juta. Dan kalau kita combine kan, ialah hampir 4 bilion. 4 bilion ini, jika di pihak bank dilaburkan, keuntungan pihak bank boleh dapat adalah sebanyak 400 juta. Kalau kita kata 10%, 400 juta. Jadi dekat sini kita melihat dalam masa yang sama, peningkatan skamer sangat mendadak, sangat eksponensial, secara terus tinggi. Tapi dari segi pihak penangkapan skamer-skamer yang terlihat daripada 2017 sampai sekarang, sampai hari ini, sangat sedikit. Di mana dilaporkan oleh pihak PDRM seramai 30,000 ditangkap, tetapi 20,000 antara mereka adalah cardiac account. Tapi di manakah skamernya? Skamer masih tidak dapat ditangkap. Cuma apa yang saya nak sentuh lagi adalah berkenaan dengan PDPA tadi, seperti mana yang telah disebut. Apakah data yang paling penting untuk diri kita? Tahukah kita apakah data paling penting? Maknanya nama kita. Tapi yang paling ketara sekarang ialah IC kita, nombor kad pengenalan. Perasan tak? Semasa PKP tu, ramai di antara kita yang pergi online membeli barang. Di mana dilaporkan hampir separuh rakyat Malaysia sekarang ni membeli barang secara online. Jadi yang paling kritikal dalam membeli barang secara online ni bukan membeli barang itu, tapi bila barang itu dihantar ke rumah kita, apakah yang paling kritikal? Apakah yang diminta oleh penghantar barang? IC. Nombor IC. Jadi di mana kita IC, nombor IC itu sebenarnya adalah punca kuasa kita. Bila kita nak sign dokumen, contohnya dokumen kerahsiaan, mengisytiharkan sebarang harta, kita kena cantikkan nombor IC kita. Itu adalah hak kita. Tapi hak kita sekarang ini dah terlepas. Jadi saya pernah juga minta maaf di luar sana. Saya cuba menukar nombor IC saya di belakang tu. Saya kata, abang, jangan tipu bang. Abang ni lelaki, abang ni perempuan. Nombor IC kita di ujung tu adalah jantina. Jadi kalau kita tukar nombor, dia tahu, abang, ni nombor IC perempuan abang. So mereka dah seolah seperti menghafal nombor IC kita. Jadi saya dalam memohon contohnya bank online, loan dan sebagainya, apakah maklumat yang kita akan bagi? Nombor IC, alamat rumah. Sekarang ni dia dah tahu nombor IC kita. Dia dah tahu nama kita, dia dah tahu alamat rumah kita. Di mana rahsia kita sekarang ni? Sebab alamat rumah, nama kita, nama penuh kita, nombor IC kita adalah
maklumat rahsia kita. Betul. Tidak boleh didedahkan. Jadi di situ perlu ada perubahan dan saya lihat negara-negara lain telah bergerak ke hadapan. Kita belum ada akta financial fraud. Jadi di mana akta itu? Kalau kita dah ada akta maklumat palsu, penipuan, tapi akta financial fraud belum ada lagi. Jadi user di luar sana, pengguna di luar sana rasa tertekan. Bagi saya ingin memohon pertolongan daripada pihak bank, bank negara dan semua bank yang ada di Malaysia ini. Kita bercakap pasal keluarga Malaysia. Ya. Pelanggan bank itu adalah keluarga kita. Bila keluarga terkena, rasa sakit tak? Bank kena rasa begitu. Di mana pengguna-pengguna bank ini adalah keluarga mereka. Barulah kita menjadi keluarga Malaysia. Tapi jika dia tak merasa pengguna bank yang terkena skema itu bukan keluarganya, tak ada apa-apa. Dan pengguna yang kena pula, semasa kena skema, ada kita tengok yang di-sharekan oleh Soyal Cincau. Beliau telefon bank dan dia sedang ditipu dan duit dalam bank dia sedang dikeluarkan. Tapi panggilan dia tidak dijawab oleh pihak bank. Nabi bila telah dijawab, pihak bank kata encik kena pergi ke balai buat laporan. So di mana dia sedar dia sedang ditipu, duit dia sedang berjalan, tapi kenapa pihak bank tidak boleh stop transaction? Ya. Kan? Jadi di sini saya melihat kita perlu ada satu one stop center. Apakah ini masukkan dengan one stop center? Baru ini saya merasa banggalah. Saya suka dengan apa langkah PDRM membuat 100 ikon untuk stop scammer. Tapi kita perlu ada one stop center. Seperti mana call 999. Maksudnya kalau bomba, abang bomba sekarang ini menjadi isu yang panas. Mereka bersedia. Ada kebakaran, dia akan pergi. Dia tak kira awak salah ke awak tak salah, dia akan pergi. Kalau kemalangan berlaku, awak salah awak tak salah, dia tetap akan pergi menyelamatkan. Jadi pihak bank perlu ada perkara seperti begitu dalam diri mereka. Tak kira user itu sedar tak sedar, tapi dia perlu menolong. Perlu ada one stop center, di mana one stop center ni di situ ada PDRM, di situ ada semua bank yang ada di Malaysia ni, termasuk bank negara, dan di situ perlu ada SPI dan sebagainya. Jadi bila user tu dalam keadaan tertekan, dia tahu, dia telefon, cik saya dapat gini-gini, betul atau tidak. Ni perkara tu dapat disekat. Scammer sekarang ni berasa seolah-olah di Malaysia ni terlalu mudah untuk melakukan scammer. Itu yang kita perlu. Soalnya kalau kita lihat komponen bank ni dia ada satu tujuan sahaja, untuk mencari keuntungan bagi pihak bank. Sebab bila kadar faedah dinaikkan oleh bank negara OPR tempoh hari, sebenarnya tidak ada pun keperluan untuk pihak bank menaikkan kadar faedah, tapi mereka naikkan juga. Jadi tujuannya untuk mencari keuntungan. Sebab kalau kita lihat saham, pasaran saham di Malaysia, kalau secara umumnya semuanya merudum, saham-saham bank akan terus meningkat. Sebab keuntungan mereka tetap akan berjalan. Jadi untuk pihak bank, jika mereka tidak lihat bahawa isu ini mengganggu keuntungan mereka, maka tidak akan ada tindakan sebenarnya. Pada pendapat saya lah, melihat kepada perbincangan-perbincangan yang kita buat, semua pakar yang tampil telah menyuarakan pendapat bahawa bank harus lebih proaktif dalam isu ini. Namun sehingga kini sudah lebih kurang 5 tahun kita bincang isu ini. Masih. Apapun seperti pada yang doktor sebutkan tadi lah, sepatutnya pihak bank itu sendiri harus melayan semuanya sebagai sebuah keluarga, keluarga Malaysia. Keluarga dia tak boleh untung. Ya, bukan. Dan rasa sakit tu perlu ada, kita rasa juga. Okey, jadi dalam situasi semasa ini, memandangkan kita tidak ada financial fraud yang boleh kita berikan sandaran. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pengguna itu supaya tak tertipu? Kalau dahulu kita selalu dapat panggilan, saya daripada KBD ni, CP, cukai, bla bla. Sekarang dah Pos Malaysia pula. Dah berubah metodnya. Jadi untuk kita tidak terus tertipu dengan perkara-perkara yang tak terjangka dan too good to be true ni, bagaimana panduan yang boleh kita sandarkan? Yang pertama sekali, saya nak contoh berkenaan dengan PIN number. Maknanya sekarang ni ramai di antara kita ada e-wallet. Kita ada ATM machine. Pastikan nombor PIN number itu bukan nombor yang sama. Saya ada buat satu kajian simple. Maknanya daripada katakanlah 100 orang tu, so peratusan yang menggunakan PIN nombor hampir sama 50%. Maknanya contohnya, katakanlah kita ada 5 e-wallet, kita ada 5 internet banking. Kita ni bila umur dah meningkat, lupa. Bank ni PIN nombor apa? Bank ni PIN nombor apa? Bank ni PIN nombor apa? Kita akan menggunakan hampir sama. Password contohnya. Kita ada banyak online account. Kalau saya tanya sesiapa sekarang ni, mereka ada lebih daripada 5 online account. Tapi adakah password yang sama digunakan untuk kelima-lima online account ni? Contohnya, kita tahu kadang-kadang scammer ada dua kategori scammer. Scammer mencari dan kita mencari scammer. Kita mencari perkhidmatan tapi kita ditipu. Di-download aplikasi, di-download satu app. Tapi jika kita menggunakan password yang sama, username yang sama untuk
akaun bank yang kita yang lain, lagi memudahkan kerja scammer. Mana dari pihak user juga kita harus berwaspada, kita juga harus berhati-hati dalam penggunaan password ini juga. Kita harus menjaga. Dan kita pula jangan terlampau banyak share di media sosial. Sekarang ni kita share segala-galanya. Sebab password ni kadang-kadang walaupun kita tahu penggunaan password perlu menggunakan special character dan sebagainya, tapi manusia ni apa yang dekat dengan kita share pula di media sosial. Kita ke mana, alamat kita, rumah kita, apa warna kita suka dan sebagainya. Dan ini yang kita harus elakkan. Dan untuk sebarang transaction online yang paling pertama harus direkodkan. Maksudnya kita ada kena screenshot dan sebagainya. Itu yang paling kritikal sekali dan kita kena berhati-hati. Memanglah telah bercakap banyak kali. Terlalu skim Pak Mantelo ni dah berlaku sejak tahun 70-an. Dan isu yang kedua, jangan sekali ada rasa tamak, maksudnya rasa nak tambah dan sebagainya cepat. Ketika maksudnya sekarang ini kita nak tengok akaun kita di belakang kosong bertambah. Itu yang banyak yang terpedaya tu. Dia tak mungkin benda itu akan berlaku dengan mudah. Ada orang dia terpaksa bekerja selama 10 tahun untuk memiliki kereta. Tak semestinya tahun yang pertama memiliki, tapi manusia sekarang ini semua nak cepat. Itu perasaan nak cepat tu kena dikurangkan. Sebab scammer ni dia umpan, dia senang, dia tengok orang ni nak melabur, orang ni nak buat apa. Dia sediakan tempat saja. Jadi semuanya nak cepat, nak perkhidmatan, tak nak melakukan sedikit kajian dan sebagainya. Dan itu dari segi end user. Dan saya juga nak menegur sedikit pihak bank, bukan tak boleh dikesan scammer ni sebenarnya. Contohnya, kalau kita guna Google, kalau kita ada login menggunakan device lain, Google akan hantar email verification sama ada kita login. Jadi scammer, katakanlah dia dah curi username dan password kita login handphone kita, tapi dia akan melakukan transaction menggunakan device yang lain, peranti yang lain. So dekat situ pihak bank dah boleh kesan sebenarnya, dan perlu ada notification secara email kepada user. Mana kita tahu, saya tak login pun mengenai peranti yang satunya. Kat situ sebenarnya boleh berlaku. Jadi sebenarnya bila kita menggunakan sesetengah aplikasi seperti Yahoo Mail contohnya, mereka akan menghantar pesanan kepada kita sekiranya login daripada akaun yang berbeza. Apakah bentuk perlindungan yang paling selamat dalam masa berbaki ini, Dr. Syahril? Paling selamat, adakah menggunakan cap jari paling selamat, retina scan paling selamat? Adakah kaedah-kaedah ini boleh membantu kita untuk menjamin keselamatan data kita? Yang paling selamat buat masa ini bagi saya, tolonglah jangan login pada internet banking menggunakan handphone. Sedaya upaya kita cuba jangan login ke internet banking menggunakan handphone. Itu paling kritikal. Sebab kita tahu macam-macam cara yang boleh dibuat melalui handphone. Dan nombor dua, bagi mereka yang tak berupaya mendapatkan device seperti iPhone, jika menggunakan Android, install aplikasi antivirus. Itu sangat penting. Dan Cyber Security Malaysia ada mengeluarkan satu aplikasi di mana boleh mengesan aplikasi ini adakah aplikasi yang telah diletakkan di App Store ataupun tidak, Google Play Store. Itu yang paling penting. Kita tahu ada user yang menggunakan Huawei dan mereka biasa download secara berasingan. Tapi download bukan melalui channel yang betul adalah sangat berbahaya. Dan yang last sekali, buat masa ini memang kita belum ada akta yang betul-betul dapat menyelamatkan kita. Kita perlulah sangat berhati-hati. Sebab wang kita adalah wang kita kena hati-hati. So, bila dah terlepas nak dapat balik, sangat sukar. Ya, baik. Jadi itu dia. Jadi pesanan diharapkan kita boleh sama-sama amalkan. Walaupun sekarang ni semuanya di ujung jari, kita nak cepat gunakan telefon. Tapi kalau kita boleh kurangkan transaksi itu melalui cari telefon, boleh guna kaedah yang lain untuk sementara ini supaya kita tidaklah kata ditipu dan tertipu. Jadi banyak sebenarnya pembetulan juga dari cara ataupun dari cara kita menggunakan aplikasi itu, dari segi sikap dan juga sifat kita. Password kena ditukar selalu, jangan guna yang sama. Lepas tu lupa lagi. Jangan guna password sebagai password. Perkataan password itu sendiri bukan password. Password 1 2 3 habis. Habislah. Kita akan ke Sarawak ni, Unity Ride Hari Malaysia peringkat negeri Sarawak. Ya, tapi sebelum itu kita ucapkan terima kasih sekali pada Dr. Syahril Izam Umar, pensyarakat dan penyelaras Data Raya USIM, pejabat CIO Fakulti Sains dan Teknologi USIM, bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang topik dalam talian penipu dan tertipu. Baik. Sarawak telah pun bersedia untuk